Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Silakan masuk. Terima kasih kepada semua yang dah pun meluangkan masa anda 12.30. Tapi hari ini kita lambat sikit untuk bersama dengan saya selama 10 minit dengan perkongsian beberapa topik lah yang santai, yang taklah terlalu tak terlalu sukar untuk kita perbincangkan bersama. Sebab bagi saya setiap seorang daripada anda yang menonton ni, mana yang wanita-wanita mesti suka dengan tajuk ni. Betul? Betul kan? So tajuk dia untuk hari ni saya pilih adalah idea untuk suami lebih sayang. Okey. Saya bercakap di sini bukanlah sebagai pakar motivasi ya, untuk makluman semua, tapi saya berkongsi je lah apa yang tips-tips yang saya amalkan, sedikit sebanyak boleh kita kongsi bersama. Kalau yang bagus anda ambil, kalau yang tak rasa tak sesuai, saya tak boleh buat ke apa, tak apa, kita cari tips yang lain. Ya, bagi saya ni dalam hidup kita ni kita kena ada pelbagai pelbagai cara, pelbagai macam mana selain pada cara, pelbagai tips dan juga pendapat yang perlu kita ambil supaya kita boleh jadikan panduan yang baik. Yang baik je tahu, yang tak baik janganlah ambil. So sebelum saya mulakan dengan saya punya perkongsian tips daripada saya yang baru-baru juga, yang masih lagi nak belajar daripada orang lain ni, saya nak beritahu terima kasih pada semua citizen saya. Oh, tak nak 10 minit, nak 30 minit. Oi, itu kita buat next year ke macam mana kan? Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua citizen saya yang ada masuk dalam live ni, menerusi IG saya dan juga Facebook saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, saya nak jemput lebih ramai lagi citizen saya ataupun saya punya rakan niaga bisnes saya, bisnes partner saya dalam citizen ni untuk masuk, untuk bantu mana yang sebelum ini bertanyakan tentang produk saya. So hari ini anda boleh juga berkomunikasi dengan mereka. Okay, jom kita kongsi ya. Saya pun nervous sebenarnya. Sebab apa? Bagi saya rumah tangga ni adalah satu mahligai yang kita bina antara dua orang ya, suami isteri, orang yang kita sayang, dan perlu ada persefahaman yang baik dan juga yang paling penting ada hormat menghormati. Itu je kata kunci saya. Wah, kata kunci tu kejap. Alright. Pertama, hormat menghormati lah. Ya, bila kita berkahwin ni, bila ada rasa hormat, benda ni akan memudahkan banyak perkara. Kedua, saling faham, memahami dan menerima kekurangan masing-masing. Itu penting. Janganlah kita rasa kita je yang perfect, orang lain yang silap. Tapi sebenarnya kita adalah manusia biasa yang ada kesilapan, ada kekurangan diri juga. So bila dah kahwin dengan suami kita, kita tahu apa kekurangan dia, apa kelebihan dia, kita kena terima dan kita kena jaga, simpan, dan kita kena sama-sama bantu-membantulah. Mungkin kalau kita rasa awak awak bukan awak lah, sayang, be, love, darling, boleh tak bla 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 bla, apa yang you all nak kan. So komunikasi tu adalah satu yang sangat penting. Alright. Macam pakar motivasi pula ya. Tapi sambil tu, saya juga sebenarnya terbuka untuk kalau ada soalan atau pertanyaan yang kat bawah tu, boleh je tulis dekat ruangan komen tu. Ya, ruangan komen tu cuba nak tanya satu soalan. Hari ni saya akan mula baca satu soalan ataupun pendapat yang boleh saya baca dan saya bagi komen. Boleh? Okay? Boleh? Alright. So saya nak ingatkan lagi sekali sebelum saya pergi lagi kepada topik kita ni, kepada yang belum menjadi citizen, anda boleh mendaftar menjadi citizen dengan cara membeli produk di laman web kita, iaitu www.beaucity.my. So anda beli produk selama 10 hari, program yang kita dah set ni 10 hari 10 minit ni, anda akan dapat free gift. Saya bagi kepada 50 orang pembeli baru. Okey, kalau anda antara yang ramai-ramai ni
beli bermula pada hari ni sampailah hari ke-10. Mana yang bertuah 50 orang yang pembeli baru kita akan bagi hadiah iaitu Badview Carry dan juga voucher tunai bernilai RM10. Bagi ada yang plan nak beli produk saya tu, bila dapat voucher ni alhamdulillah boleh gunakan yang terbaik. So balik pada kita punya tadi, macam mana tips nak buat suami sayang. Pertama, kita kena memahami dia, kena menerima kekurangan dan kelebihan dia. Komunikasi penting. Lepas tu yalah, suami kita ni ada benda yang dia suka, ada benda yang tak suka. So yang dia suka tu kita buatlah, yang dia tak suka tu janganlah kita buat. Walaupun kita rasa kita rasa tak ada masalah lah, nak buat lah, tapi kan minta dulu dia punya izin. Dan salah satu cara, ada setengah orang tu kan, kalau ada saya kongsi sikit lah tips saya. Kalau suami tengah marah ke apa, tips dia, jangan masa tu kita pun nak marah juga. Memanglah geram, dah hati ni geram sangat, tapi sabar, tunggu dulu. Sebab kalau kalau apa orang kata sama-sama naik, dia akan meletup lah kan. Kalau kita rasa isu tu boleh diselesaikan dengan baik, so tak apa, it's okay. Bagi suami kita bising dulu. Nanti bila orang kata bila dah sejuk, kita cari masa yang sesuai dan kita cakap balik. Kadang-kadang masa tengah marah tu memang orang tengah marah, dia tak boleh berfikir dengan baik dan dia akan cakap sesuka hati dan dia boleh buat tindakan yang kadang-kadang di luar dia punya apa orang kata ketenangan dia. Ya. So tunggulah dulu, tunggu dia relax sekejap. Bila dah cool down dah, barulah kita cakap okey yang sebenarnya macam ni. Okey, ataupun susah nak cakap kan, ada orang susah nak cakap. So pendam. Kita gunakan WhatsApp. Okey, WhatsApp tu penting. Ini saya share ni adalah cara saya. Bila kita boleh kurangkan pergaduhan dalam rumah tangga tu, mungkin kita boleh buat suasana jadi harmoni, itu je kan. Ataupun kalau dah selalu gaduh tu, kita rasa macam sesuatu yang sukar, ada cara lain untuk kita berkomunikasi. Saya memang menggunakan Kak Siti ketawa berirama. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, saya gunakan WhatsApp. Kalau susah sangat kan, kadang-kadang kita rasa macam nak cakap depan-depan kan, takut meletup ke apa ke, kita tunggu, dah relax, kita WhatsApp. WhatsApp tu ayat dia pun gunalah ayat-ayat yang gaduh menerusi WhatsApp. Tak adalah, bukanlah kita gaduh balik dalam WhatsApp. Kita buat WhatsApp tu adalah untuk memberitahu apa isi hati kita kan. Betul. Apa Gazi? Ikon. Letaklah ikon-ikon yang manja, sedih apa semua kan. So bagi lagu. Bagi lagu. Boleh juga, siapa-siapa kan yang ada lagu percintaan tu bagilah kat suami dia. Okay, so saya tulis kat WhatsApp itu yang pernah saya lakukan lah. So ini tips kan, masing-masing ada cara masing-masing. So bagi tips, saya hantar WhatsApp lah. Kadang-kadang bila bercakap di WhatsApp ni, kita berfikir sambil menulis, bukan kita ikut hati. Boleh delete balik kalau kita rasa tulis. Alamak, salah ni. Delete. Tulis. Lepas tu delete. Itu bagusnya bila kita menulis. Sebab kalau kita menulis, kita berfikir ayat yang betul. Masa tu tengah relax, dah calm down dah. Betul? So itulah saya rasa cara yang terbaik. So ada yang tanya, Kak Siti tak merajuk? Saya merajuk. Ya, saya memang manusia, wanita. Saya merajuk. Tapi cara saya bila saya maju, saya akan diam. Macam mana ya? Kita ni saya mengajuk, saya diam. Sebab apa tahu? Sebab dalam perkahwinan, bila kita dah makin lama, orang lain lah, kita dah faham perangai suami kita atau dia punya situasi. Kita kadang-kadang memilih untuk berdiam tu adalah lebih baik kan. So bila saya diam aja, tapi bila dia panggil tu, kita pergilah juga kan. Cuma diam kan. So mungkin
itu membuatkan dia akan macam alamak, rasa tak best pula kan. So dia akan pujuk kita. Kan? Muncung sikit lah. Muncung dia 2 inci je, tak panjang. So tapi saya rasa dalam kehidupan kita ni, bila orang lelaki tak suka bila kita push dia faham, pandai Noratika. Betul lah kan? Kena percaya satu lagi. Ya. Kena percaya. Dan satu lagi percayalah. Was-was. Ramai sini bagi saya info juga sangat bagus. So antaranya juga kita ialah kalau kita rasa dalam kehidupan kita, dalam dalam rumah tangga tu, kepercayaan pun adalah salah satu daripada faktor penting juga ya untuk menjadikan rumah tangga yang harmoni. Kalau tak percaya tu yang ada rasa sikit-sikit kan, rasa dia ni keluar kenapa, dia ni kenapa, dah kepala pun runsing kan. Ini untuk saya sharekan ni sebab saya rasa untuk pasangan-pasangan yang saling mempercayai itu sangat baguslah kan. Jaga kepercayaan tu sangat penting. Ya, untuk lelaki, untuk wanita dan berumah tangga, kenalah menjaga kepercayaan yang telah diberikan. So alhamdulillah. Dan seterusnya jangan lupa untuk air tangan. Ya, air tangan untuk suami kita. Masak, buat perkara yang simple-simple pun tak apa. Janji kalau itu yang boleh memberikan suami kita happy, kita buatlah. Penat macam mana pun, okeylah, masaklah satu menu saja kan. Tapi itu yang dia suka. Alhamdulillah. Macam Datuk K ni, saya share apa yang saya lah. Datuk K ni dia senang, asalkan dia ada belacan, sambal belacan, ikan goreng, ada apa ya, ada ulam, itu dah mengembirakan dia. So dia memang dia cakap betul-betul dengan saya, Mami, kalau Mami nak buat be happy, kalau makan cukup sambal belacan, ikan goreng garing, dia dah happy. So saya dah tahu dah, kalau dia nak lapar sangat ke, tengah marah ke, buat je sambal belacan, ikan goreng. Memang confirm dia takkan marah, dia happy, dia kenyang, dia happy. Itu suami saya lah, kalau orang lain saya tak tahu. Namun kita rasa macam alah, takkan nak hari-hari happykan dia ikan goreng dan sambal belacan je kan. Kita buatlah, belajar benda-benda lain juga. Sebab bila dah berumah tangga ni memang kata air tangan tu pun penting juga. Okay? Belajar. Mana yang belum pernah memasak tu, belajarlah satu masakan. Kadang ada suami yang dia tak cakap sebab dia sangat kata sayangkan isteri dia, tak nak isteri susah masuk dapur, dia tak cakap. Tapi dia sejauh di sudut hati dia memang dia nak rasa masakan isteri. Belajarlah sikit. Kalau tak pandai masak, minta Kak Rozi ajar. Betul. Alright. So saya nak baca jugalah. Betul. Kat sini Afisha Rudin dia cakap kenalah tahu cara macam mana nak menyelesaikan masalah. Betul. Dalam rumah tangga ni kan, dugaan akan ada naik dan turun dia kan. Semua akan hadapi. Cuma bagaimana cara kita nak menghadapi supaya kasih sayang kita bina tu berkekalan, dan kita rasa kita nak hidup bersama dengan orang yang kita sayang ni sampailah bila-bila. Okey, dah faham dah? Belacan enak ya, belacan enak dong. Ni daripada Indonesia lah ni. Okey, saya banyak bila berkahwin ni memang saya banyak belajar memasak. Daripada remaja bukan saya tak boleh masak, saya memasak juga. Sebab ibu saya, Mak Salmah ni berniaga kuih dan sebagainya, dan saya pun adalah basic nak masak benda-benda yang simple. Tapi bila bersuami ni kita kena tahu apa yang suami suka. So itu yang kita kena belajar kan, daripada mak mertua ke, atau kita belajar daripada resepi-resepi yang kita boleh dapat ya. So saya rasa cukup tak tips ni, ataupun saya boleh baca apa yang apa yang anda nak tanya ataupun anda nak tulis di komen, saya boleh baca. Okey, lelaki tu Saiful Acoimai, faham. Okey, alhamdulillah. Saya harap setiap kali 10 minit dan
perkongsian saya, 10 perkongsian ni ada bagi orang kata apa, perkongsian yang baik lah, yang bermakna bagi semua yang menonton selama 10 minit ni ya. Tak naklah sekadar menonton saya je kan, tapi apa dia. So insya-Allah perlahan-lahan lah, saya pun masih belajar lagi untuk berkongsi pengalaman ataupun tips dalam soal kehidupan kita. Kalau hari ni macam mana nak bagi lagi suami lagi sayang, itulah antara-antaranya. Ya, saya repeat balik ya. Kita kena ada komunikasi yang baik, kita kena hormat pada suami kita, kena ada saling menerima kekurangan dan kelemahan, percaya mempercayai, air tangan tu penting. Dan juga okeylah, kalau menurut dalam saya pernah dengar Ustaz Fazila Kamsa, Dr. Fazila Kamsa cakap penting juga kalau sentiasa ada me time, bukan me time, time bersama dengan suami. Walaupun dah ada anak kan, jadikan satu masa untuk anda pergi dating bersama-sama, atau masa tidur tu pegang tangan. Kalau pegang tangan tu gugur lah segala apa ya. Ya sayang, Datuk K dah. Ya. Nanti anda recording semalam tu tak? Okey darling. Okey. Macam tu. Buat kecomel sikit. Okey. Kena ada lawak-lawak juga, kena ada serius, kena ada lawak, kena ada benda ni apa orang kata mewarnai lagi rumah tangga. Dan bila ada anak tu lagi best lah sebenarnya kan. So alhamdulillah, bagi saya doakan juga semua followers saya yang di sini yang mana dah berumah tangga tu terus bahagia melayari alam rumah tangga sampailah akhir hayat. Okey? Okey, kita dah 10 minit dah ke? Okey, tapi sebelum tu sekali lagi ya, sambil dengar saya mengomel ni, mana yang berada menonton saya di IG live dan juga Facebook live ni, saya nak ingatkan sekali lagi, siapa yang belum mendaftar, sesiapa saja yang belum mendaftar, sebagai citizen, anda boleh pergi ke website kami iaitu www.beaucity.my dan dapatkan hadiah istimewa. Sebab kita nak tawarkan anda dengan hadiah istimewa iaitu bag you carry yang besar tu, warna pink tu, dan juga voucher tunai bernilai RM10. So cara dia senang saja. Kalau anda nak beli dan dapat hadiah-hadiah ni adalah tekan login dan daftar di www.beaucity.my, buat pembelian dan bayar dan voucher tunai akan dihantar melalui email. Mudah aja kan? Belilah Beau Essence. Bolehlah saya nak tunjuk sikit Beau Essence. Okey. Tak ada ya. Sebab semua di depan saya ni. Anda boleh dapatkan Beau Essence, anda boleh dapatkan Beau City, dapatkan Beau Kids, semua ni di website kita. Okey, jangan lupa. Citizen. Oh, Citizen. Okey, ya betul. Anda juga boleh dapat melalui Citizen saya. Mana yang ada kat dalam ni? Ada kat dalam ni, anda boleh contact mereka terus direct. Sebab apa? Bila dengan Citizen ni lebih mudah, diorang boleh buat penerangan kepada anda. Diorang boleh bagi banyak apa orang kata, cara-cara penggunaan, kebaikan penggunaan produk-produk kami, dan mereka boleh hantar kepada anda dengan cepat dan segera. So, terima kasih banyak-banyak. Okey, saya tengah baca masing-masing punya tulisan dekat bawah ni. Alamak, Tok T, share tips kurus. Okey, insyaAllah untuk yang seterusnya mungkin saya boleh share dengan anda. Kalau ada cadangan ke apa, anda boleh tulis di dalam IG saya tu kan, ada bahagian komen tu, tulis je anda nak tips apa lepas ni. Alright, so terima kasih kerana luangkan masa 10 minit je dengan saya. Ya, esok saya buat lagi sebab kita selama 10 hari. Okey, dan jaga diri. InsyaAllah teruskan kerja-kerja anda untuk hari ini. Semoga hari ini hari yang lebih baik daripada semalam. So, Assalamualaikum. Bye. Saya nak sambung menari.